صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى اللهم على سيدنا Muhammad abdika nabiyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam wa ba'd. InsyaAllah kita sambung pengajian kita daripada kitab Syarah Qutrandaw wa bil Sada karya Imam bin Hisham Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dan kita berhenti masih lagi pada perkara membincangkan berkenaan nawasikh, dan kita dah masuk kepada in dan juga inna, iaitu fungsi mereka dan juga adik-beradik mereka adalah menasabkan isim, merofakkan khabar. Dan kita berhenti pada muka surat 157 bicara berkenaan dengan keadaan inna yang apa? Mukhaffafah. Dia jadi in, ataupun anna yang apa? Mukhaffafah. Dan kita dah sebut dah sebelum ni bahawa kalau inna dia jadi apa? Mukhaffafah. Inna jadi apa? Mukhaffafah. Maka pada ketika itu boleh untuk kita buat dua, imma i'mal ataupun imma ihmal. Boleh. Yang kedua adalah apa? Lakin. Lakin dia ada lakinna. Kalau lakinna ya'malah. Tapi kalau lakin iaitu dengan mukhaffafah tidak beramal. Boleh faham? Sekarang ni kita masuk kepada yang seterusnya, iaitu apa? An, iaitu biasanya anna. Yang ni bi fathi hamzah. Kalau sebelum ni bi kasri hamzah. Ada beza sikit lah. Okay, baca Abang Imran. Amma an, sikit mulut kena minta betul bantu antum. Ya. Amma an فتعمل ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشأن وكون خبرها جملة مفصولة إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء بقد أو تنفيس أو نفي أو لا لو. وأما أن المفتوحة فإنها إذا خففت بقيت على ما كانت عليه من وجوب الأعمال. Jadi kata apa? Adapun anna maftuhah beza sikit hukum dengan maksurah. Maksurah inna ni anna. Maka jikalau dia khufifat, maksudnya dibuang sabdu, maka kekallah ia itu daripada wujubul amal. Maksudnya kekal untuk dia beramal, bukan beramal saja, bahkan wajib beramal. Boleh faham? Tetapi kalau wajib beramal tu mesti ada syarat dia lah. Apa syarat dia? Lakin itu bang, lakin lakin ismiha ثلاثة أمور أن يكون ضميرا لا ظاهرا وأن يكون بمعنى الشأن وأن يكون محذوفا. Lepas tu dia kata apa? Kalau nak beramal macam misal, mesti pertama dia kata tiga benda. Ada apa? Tiga apa? Ada tiga benda. Yang pertama ayakuna dhamiran. Maksudnya isim dia itu mesti dhamir. Isim dia itu mesti apa? Mesti dhamir. Maksudnya tak boleh zahir. Tak boleh isim apa? Zahir. Maksudnya tak boleh lah sebut apa dia? An Zaidan. Tak boleh. Boleh faham? Wa yakuna bi makna sya'n. Maksudnya dhamir itu dipanggil dhamir sya'n. Dhamir sya'n ni ataupun dhamir qissah masyhur lah. Maksud apa? Dhamir sya'n ni dia nak kata apa? Sya'nuhu. Kita panggil apa? Terjemah Melayu sya'nuhu. Apa dia? Hal keadaannya gitu, situasinya gitu. Boleh faham? Itu dipanggil apa? Sya'nu ataupun qissah. Dhamir qissah boleh, dhamir kisah. Macam contoh kisahnya, macam tu. Boleh? Bahawa kisahnya itu dia punya apa? Makna dhamir apa? Qissah. Dan masalah dhamir sya' ni dia itu membawa makna keadaan situasi tu, dan dia tidak ada marji'. Marji' apa maksud marji'? Dia tidak ada tempat kembali. Berbeza dengan dhamir-dhamir yang lain. Wa yakuna mahzufan, dan mesti isim dia tu mahzuf. Tak boleh untuk mazkur. Tak boleh untuk apa? Mazkur. Mesti apa? Mahzuf. Cuma di sini nombor 2 tu ada khilaf sikit lah, tunggu aku sebut tu. Cuma anak rasa tak apa, kita pegang dengan pendapat wujub di sini dulu. Cuma ada khilaf nanti ni kita akan tengok dalam bahasan Ibn Aqil. Boleh faham? Yang ni kita kata cukup kalau di sini kita kata kalau nak untuk an beramal dengan arti kata wajib, mesti isimnya tu tiga keadaan. Boleh? Wajib. Yang pertama mesti apa? Dhamir, bukan zahir. Yang kedua bermakna sya'n. Yang ketiga mesti mahzuf. Tapi yang di sisi pendapat sebahagian ulama tak mesti pun mahzuf, boleh untuk mazkur. Boleh untuk apa? Mazkur. Itu pendapat sebahagian ulama lah. Baik, lagi bang macam ويجب في خبرها أن يكون جملة لا مفردة. Jadi dia kata mesti khabar dia tu apa? Jumlatan. Boleh lagi? فإن كانت الجملة اسمية أو فعلية
فعلها جامد Ya. أو فعلية فعلها متصرف Ya. وهو دعاء Ya. لم تحتج إلى فاصل يفصلها من أن. Saya dia kata apa? Pertama, mesti khabar dia itu jumlah, tak boleh mufrad. Itu kita mengaji dah sebelum ni, beza jumlah dengan mufrad. Dan dia kata jikalau jumlah itu ismiyah ataupun fi'liyah, yang mana fi'alnya itu dhamir apa? Fi'alnya itu jamid. Jamid ni macam asa ataupun laisa, boleh? Ataupun fi'luha mutasarrif. Fi'luha mutasarrif ni apa dia? Fi'luha mutasarrif boleh ditasrif. Maksudnya ada bentuk apa? Madhi, mudhari' dan juga amar. Itu maksud boleh apa? Ditasrif. Tapi dia kata mesti wahwa doa. Maksudnya doa tu dalam bentuk amal lah. Dalam bentuk apa? Amal. Ataupun sekejap lagi kita akan tengok. Walam tahtaj ila fasil yafsiluha min an. Maka tidaklah ia berhajat kepada pemisah yang memisahnya itu dengan an. Jadi kita tak misal makin jelas. Misal ismiyah. الاسمية قوله تعالى Ya. الحمد لله رب العالمين. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Takdir dia apa? Annahu. Ya. تقديره أنه الحمد لله أي Ya. الأمر والشأن. Ya. وخففت أن وحذف اسمها Ya. ووليتها الجملة الاسمية بلا فاصل. Ya, betul dia kata apa? Misal ni anil hamdulillah. Jadi an di sini kalau kita nak i'rab lah, i'rab ke satu-satu. An dia an mukhaffafah, an apa? An saqilah. Mana isim dia? Kita sebut dhamir sya'n. Dhamir apa? Sya'n fi mahalli apa? Nasbi isim apa? Isim an. Isim apa? Isim an. Mana dia punya khabar dia? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jumlah tu min apa? Jumlatul ismiyah, alhamdulillah tu daripada apa? Fi mahalli raf'i khabar an. Khabar apa? Khabar an. Boleh faham? Satu dia kata taqdiruhu annahu alhamdulillah ay al-amru wa asy-sya'nu. Bahwasanya situasi, bahwasanya urusan ini menuntut puji bagi Allah Taala. Itu dia punya makna terjemahan lah. Maka ditakhfifkan, maksudnya dibuang sabduan dan dihazafkan isimnya. Wa waliyatha al-jumlatu ismiyah bila fasil. Mana waliyat maksudnya berada selepasnya itu terus, berturut, berintitan. Boleh faham? An itu dengan apa? Jumlah ismiyah bila fasil. Nampak? Maksudnya tak ada. Berarti annahu kan ada hu yang memisah tu, tapi di sini tak ada pemisah langsung. Boleh faham? Okey lagi. ومثال الفعلية التي فعلها جامد Ya. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم Ya. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. Ya. والتقدير وأنه Asa. عسى Atau wa anhu asa. وأنه عسى وأنه ليس. Jadi dia kata seterusnya contoh jumlah yang khabar dia itu jumlah fi'liyah. Yang mana fi'ilnya itu jamid. Jamid itu maksudnya tak boleh ditasrif lah. An asa tu jamid. Boleh? An laisa tu jamid. Boleh faham? Baik lagi. ومثال التي فعلها متصرف وهو دعاء. والخامسة أن غضب الله عليها. An ghadiballahu أن غضب الله عليها. alaiha fi qiraati. من خفف أن وكسر الضاد. Ya, jadi dia kata misal lati fi'luha mutasarrif. Contoh dia beri jumlah fi'liyah tapi fi'ilnya apa? Mutasarrif. Wa huwa du'a. Sedangkan fi'il itu membawa makna apa? Doa. Apa dia? Wal khamisah. Khamisah apa dia? Sumpah yang kelima kan? Apa sumpah yang kelima tu? Bahawa murka Allah ke atasnya. Kalimat murka Allah ke atasnya ini dipanggil apa? Jumlah khabariyatun lafzan, insya'iyatun apa? Maknan, ataupun du'aiyatun maknan. Jadi maksud dia apa? Kalau sumpah yang kelima bahawasanya apa? Moga, terjemah apa? Moga lah kan? Sebab dia macam doa lah. Moga murka Allah ke atasnya. Boleh faham Itu kalimat apa? Apa dia? Ghadiballahu alaiha. Itu jumlah dia fi'liyah. Maksudnya dia itu khabar an, jumlah fi'liyah. Dan fi'il dia itu fi'il apa? Mutasarrif. Boleh lagi? فإن كان الفعل متصرفا وكان غير دعاء وجب أن يفصل من أن بواحد من أربعة. Ya, jadi dia kata kalau fi'il itu mutasarrif tapi maknanya bukan apa? Bukan doa, maka wajib untuk dipisahkan an itu dengan salah satu daripada 4 benda. Yang tadi ni
Kira apa? Tidak perlu dipisahkan an dengan khabar dia, dengan apa barang sekalipun. Faham Sekarang ni wajib untuk dipisahkan. Apa dia? Dengan salah satu daripada 4. Pertama apa dia? Wahya qad nahnu wa na'lamu an qad sadaqtana. An qad sadaqtana. Boleh faham? Masih lagi an i'rab macam misal. An tu apa dia? An apa? I'rab apa? An tu. An apa mukhaffaf an saqila. Kemudian isim apa? An dhamiru sya'n mahzuf. Boleh faham tu? Qad sadaqana tu macam misal. Kali kita buat jumlah min apa? Fi'li wal fa'il fi apa? Mahalli apa? Rafa' khabar an. Boleh faham? Lagi? Ya'lam an qad ablaghu. Ya. Wa harfu at-tanfisi nahwu 'alima an sayakunu minkum marda. Ya. Wa harfu an-nahfi nahwu afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawla. Ya. Wa law nahwu wa an law istaqamu. Ya. Warubbama jaa fi asy-syi'ri bighairi fasl. Jadi dia kata apa? Ada 4 fasal yang memisahkan antara an dengan khabarnya. Yang pertama apa dia? Faslu dengan qad. Yang kedua faslu dengan apa? Mana yang kedua? Tanfis, si, sa. Yang ketiga faslu dengan nafi. La ya afala yaruna alla kan alla yarji'u ilaihim qawla. Boleh? Walau ni law. Boleh faham Baik. Ni kena tengok syarah ni, kena tengok tafsir dia lah. Tapi konsep dia faham lah i'rab tu. Anak syarah dia kena tengok tafsir. Lah ni canggih dah. Tak apa, nanti kita tengok tafsir sama-sama. Bayan Qur'ani. Abang ada dah? Abang tak ada? Ada soalan. Okey. Lagi warubama alimu an yu'ammaluna fajadu qabla an yus'alu li'a'zami su'li. Ya, jadi dia kata apa? Warubbama jaa fi syi'ri, dan terkadang datang pada syair itu bighairi faslin. Sepatutnya mesti apa? Faslin. Tapi sebab apa pada syair tidak apa mesti ada faslin? Kalau kita sebut sebelum ni yughtafaru fi apa? Asy-syi'ri ma lam yughtafar fi apa? An-nasri. Nasri. Boleh? Maksudnya syair ni banyaklah irtikab darurat dia, semua darurat untuk apa? Untuk muwafaqah dengan nazam atau muwafaqah dengan wazan. Boleh? Tapi kalau nasar tak ada alasan lah. Tapi kalau nazam maghfur untuk buat sedemikian. Tengok dia baik ni dia kata alimu an yu'ammilu. Alimu an yu'ammaluna fajadu qabla an yus'alu li'a'zami su'li. Mana dia punya point dia tu? An yu'ammaluna. An apa? Yu'ammaluna mutasarrif ke bukan mutasarrif? Mutasarrif. Adakah buat makna doa? Tak buat makna doa. Boleh faham? Sepatutnya ada apa? Fasil. Ada apa? Fasil. Tapi di sini tidak ada fasil. Baik, jom kita baca buah tu. Buah dia kata apa makna dia tu? Yu'ammaluna bil bina' lil majhul wa tad'if mim ay yarjuna an-nasa wa yu'ammaluna ata'ahum. Su'la bi dhammis sin wa sukun hamzah wa ma tas'aluhu wa tatamanna. Wa minhu qawluhu ta'ala min ayatin sekian-sekian qad utita su'laka ya Musa. Ya Musa. Al-ma'na yaqulu inna ha'ula'il mamduhin qad ayqanu annahum mahalla raja'in nas wa maq'ada amalihim falam yantaziru hatta yas'alahumun nas bal a'tau a'zama ma yatamannahu mur'un qabla an yatawajjaha ilaihim ahadun bis-su'al. Baik, apa makna dia? Alimu, mereka mengetahui, an yu'ammaluna, an apa? Yu'ammaluna, bahawa mereka ini sentiasa diharap. Terjemah apa dia? Sentiasa apa? Diharap. Fajadu, maka mereka ini bermurah hati. Fajadu maksudnya apa? Bermurah hati. Ataupun fa'atau, maka dia memberi. Qabla an yus'alu, sebelum mereka ini diminta, li'a'zami su'li, bagi sebesar-besar su'li, barang yang dipinta ataupun barang yang dicita-cita. Jadi kalimat su'li ada dua makna lah. Sama ada barang yang dipinta ataupun barang yang dicita-cita. Boleh faham? Jadi kita kata an di situ, antum jangan salah faham. An di situ, ustaz, bukan an yu'ammalu ka. An apa? Yu'ammalu ka. Sebab apa? Sebab an mesti apa? Nasab. Betul tak? Dapat an mesti apa? Nasab. Salah ni. Tak tadi tu, tak kaji tu. An bukan semestinya an masdariyah. Yang an yang boleh menasabkan an masdariyah kita dah ngaji sebelum ni lah.
Maka an yang di sini adalah apa? An mukhaffafah an saqilah. Macam mana nak beza an masdariyah atau mukhaffafah an saqilah di sini? Dia kalau didahului oleh fi'il yang membawa makna yakin. Fi'il membawa makna apa? Yakin, confirm bahawa an itu adalah an apa? Mukhaffafah an saqilah. Confirm. Boleh? Tapi kalau tak didahului oleh fi'il yang membawa makna yakin, yajuz tengok pada makna lah. Boleh faham? Yajuz tengok pada makna. Boleh faham? Itu dia punya apa? Dhabit yang selalu ulama sebutkan. Okay, boleh? Jadi i'rab dia macam mana? Alimu fi'il fa'il. Boleh? An yu'ammalu, an mukhaffafah an saqilah. Dia punya isim dia dhamir sya'n mahzuf. Yu'ammaluna, ke i'rab yu'ammaluna apa? Fi'il, kemudian ada naib fa'il, wa jama'atu naib fa'il. Wa jumlatu min apa? Fi'il dengan naib fa'il fi mahalli apa? Rafa' khabar apa? An. Mukhaffafah an apa? Saqilah. Boleh? Fajadu apa na fajadu? Fa jadi apa? Fa atif. Atif daripada alimu. Atifah jadu fi'il fa'il qabla zaraf an yus'alu, an masdar, yus'alu dipanggil fi'il mudhari' mansub wa alamatu nasbihi apa? Hasfun nun. Wa alamatu nasbihi hasfu apa? Hasfun nun. Boleh? Li'a'zami su'li. Li'a'zami apa? Su'li jar majrur wa huwa mudhaf, su'li mudhafun ilaih. Boleh? Itu senanglah. Baik, qabla an yas'alu tu dipanggil fi mahalli jar mudhafun ilaih bagi qabla. Boleh? Itu dia punya i'rab dia. Baik. Seterusnya bang, wa rubbama jaa ismu an fi darurati asy-sya'ri musarrahan bihi ghayra dhamir sya'ni fayati khabaruha hina idzin mufrada wa jumlatan qad ijtama'a fi qawlihi bi anka rabi'un wa ghaythun mari'un wa anka hunaka takunu thimala. Baik, apa makna tu? Rubbama jaa ismu an fi darurati asy-sya'ri, pada darurat syi'ri, musarrahan. Apa makna musarrahan? Mazkuran. Yang sepatutnya tadi kita sebut, kalau an mukhaffafah nak beramal, mesti dhamir dia dhamir sya'n mahzuf. Boleh faham? Tapi di sini apa dia? Tiba-tiba musarrahan. Musarrahan maksudnya mazkuran. Boleh? Tapi dia kata apa? Ghaira dhamir sya'ni. Tapi yang musarrah itu bukan dhamir apa? Dhamir sya'ni. Boleh faham? Fayati khabaruha hina izin, maka datanglah khabarnya pada ketika itu mufradan. Maksudnya bukan dalam keadaan jumlah sahaja, tapi boleh datang dalam bentuk apa? Mufradan wa jumlatan, ataupun dalam bentuk jumlah. Boleh faham? Wa qad ijtama'a fi qawlihi, dan telah berhimpun keduanya pada kata penyair. Apa berhimpun keduanya itu? Merujuk pada mana berhimpun keduanya itu? Iaitu kita sebut apa? Isim an musarrah ghair dhamir sya'ni, itu satu. Yang kedua adalah khabar dia mufrad. Sepatutnya khabar apa tadi? Jumlah. Sepatutnya khabar apa? Khabar jumlah. Antum faham tak? Laju sangat ke pening kot? Pening ya? Ulang sekali. Ingat aku nak khatam dah ni. Okey, ni sekali lagi saya ulang ni. Kita sebut, kita panggil apa? Kalau anna, apa dia? Anna sabdu, maka kita takhfifkan. Apa takhfif itu? Kita buang sabdu, maka dipanggil an mukhaffafah an saqilah. An itu dipanggil apa? Mukhaffafah an saqilah. Maksudnya apa? Dibuang sabdunya. Yang asal anna, asal yang bunyi apa? Anna. Boleh faham? Dia kata apa? Kalau nak i'mal, apa i'mal an tu? Seperti mana i'malnya anna yang asal adalah mesti ada pertama syarat pada isim, yang kedua syarat pada khabar. Syarat pada isim dia dan syarat pada apa? Khabar dia. Maka terus sebut, kalau syarat pada isimnya itu, isim an tu, kalau kita nak kekalkan dia itu beramal seperti mana amal asal, boleh faham? Mesti ada tiga. Apa pertama? Yang tiga, bahawa mesti dia apa dia? Dhamir tu dhamir apa? Mesti dhamir, bukan isim zahir. Boleh? Yang kedua mesti dhamir tu dhamir apa? Sya'n. Yang ketiga mesti mahzuf. Yang ketiga mesti apa? Mesti mahzuf. Ni dipanggil wujuban, mesti macam tu. Wujuban. Contoh dhamir sya'n ni macam mana Ustaz?
Annahu. Ya, annahu. Tu dhamir sya'n. Boleh faham? Maksud dia kita sebut tadi, bahawasanya situasi, bahawasanya hal keadaan sebenar, macam tu. Boleh faham? Itu dimaksud apa? Dhamir apa? Asy-sya'n. Boleh? Okey, jadi itu syarat pada isim an yang mukhaffafah an saqilah jikalau dia nak mengekalkan amal dia. Boleh faham? Yang kedua adalah amal yang kedua, syarat yang kedua berkaitan dengan khabar an. Berkaitan dengan khabar apa? Khabar an. Khabar an ada syarat-syarat dia. Apa khabar an? Dia kata mesti khabar dia jumlah. Mesti khabar dia apa? Jumlah. Itu satu. Dia kata kalau khabar dia jumlah apa? Pertama ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, fi'il dia jamid, ataupun jumlah fi'liyah, fi'ilnya tu mutasarrif tetapi membawa makna doa. Membawa makna apa? Makna doa. Maka ketika itu tidak berhajat kepada fasil. Apa arti tidak berhajat kepada fasil? Maksudnya selepas daripada an terus bertemu dengan khabar apa? Khabar an. Sebab apa? Sebab apa? Isim an dah dihazafkan. Pening. Laju sikit tu. Boleh nampak? Kalau kita ulang sekali lagi. So benda ni baru tu tak ni tu. Beramal tu maksudnya kita apa? Ya, i'rab maksudnya menasabkan isim. Ya, nawasih apa? Menasabkan isim, merafa'kan apa? Khabar. Itu dia punya amal dia. Okey. Dia tak ada apa. Dia sama bina macam kita konsep yang awal kita mengaji itulah, tak ada apa pun. Cuma Ustaz ana laju tadi. Sebab tengok macam faham. Mungkin sebab ni makan capati. Okey. Masalah kita bincang ni adalah an. Ni dia panggil an. An ni baru dipanggil mukhaffafah. An apa? Saqilah. Apa maksud mukhaffafah an saqilah? Dia ambil daripada anna ni kan. Apa fungsi anna? Kita sebut ada dua lah. Apa? Nasbu apa? Al-ism. Rafa' apa? Khabar. Boleh, itu dia punya amal dia. Boleh. Tadi kita sebut bahawa apa? An kalau dia nak apa? Mengikut. Sebab dia ada perubahan. Boleh faham? Dia bukan anna yang asal ni. Sebab dia ada, kita dah buat dipanggil perubahan kepada dia. Maka kalau nak ngekalkan amal anna yang tadi ni, mesti dia ada ikut syarat-syarat dia. Boleh? Maka syarat bagi i'mal an mesti apa? Ada dua. Boleh? Pertama, apa dia syarat i'mal apa? An balik merujuk kepada isim an. Yang kedua balik merujuk kepada khabar apa? An. Boleh? Maka isim an, kata Tok Guru rahimahullah, mesti apa dia? Ada tiga benda. Pertama apa dia? Dhamir. Lawan dhamir zahir tak boleh. Tak boleh isim zahir. Yang kedua mesti apa? Dhamir itu dhamir apa? Sya'n. Boleh? Dhamir sya'n ni maksudnya situasi, keadaan. Itu dia punya apa? Terjemah dia. Yang ketiga mesti apa? Mahzuf, dihazafkan. Boleh faham? Okey. Seterusnya khabar an. Khabar an dia ada syarat-syarat dia. Pertama mesti khabar apa? Jumlah. Khabar apa? Jumlah. Boleh? Lepas tu dia kata khabar jumlah itu, dia kata ada beberapa bentuk lah. Pertama khabar jumlah ismiyah. Khabar jumlah apa? Ismiyah tak ada. Ataupun khabar jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah, dia kata ada dua bentuk. Pertama fi'liyah, fi'il jamid. Fi'il apa?
jamil. Yang kedua fi'liyah tapi fi'ilnya mutasarrif, tetapi apa dia? Doa. Tetapi buat mana apa? Doa. Boleh faham? Okey. Yang ke seterusnya ada satu lagi. Jumlah apa? Fi'liyah juga. Tapi dan fi'ilnya mutasarrif, cuma tidak membuat makna apa? Doa. Ni yang keempat. Boleh faham? Itu yang. Maka tunggu kata, dia kata apa dia? Kalau apa dia khabarnya itu pertama ismiyah, yang kedua fi'il, jumlah khabar jumlah apa? Fi'liyah, fi'il dia jamil. Apa fi'il jamil itu? Yang ada laisa, ada apa? Asa. Ismiyah macam anil hamdulillahi rabbil alamin. Nampak? Alhamdulillah ni dipanggil jumlah apa? Ismiyah. Boleh? Kemudian dia kata jumlah fi'liyah, fi'il mutasarrif untuk apa? Bermakna apa? Doa. An dari ghadiba kan? Ghadiba Allahu alaiha. Betul tak? An apa? Ghadiba Allah. Maka Tokku kata tiga yang pertama, tiga ni maka tak berhajat kepada fasil. Apa arti berhajat kepada fasil? Di antara an dengan khabar tidak ada sesuatu. Itu maksud tidak ada fasil. Boleh faham? Adapun yang keempat, bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat apa? Jumlah an yang merupakan khabar tu jumlah fi'liyah, fi'il mutasarrif tetapi tidak bermakna doa. Tidak bermakna apa? Doa. Maka dia berhajat kepada fasil. Wajib letak fasil antara an dengan jumlah. Antara an dengan apa? Dengan jumlah. Apa fasil dia? 4 kan? Disebut ada apa? 4 fasil. Ya apa maka apa kat habis ni? Pertama apa dia? Qad. Yang kedua apa dia? Sin ataupun saufa kan? Sin. Lagi apa dia? Nafi. Lagi yang ketiga? Lau. Yang keempat lau. Boleh ni dipanggil an sadaqa, an qad. Boleh an qad sadaqa. Tu dia punya apa? Tempat-tempat dia wajibkan letak apa? Fasil. Maka ni dipanggil apa? Fasil. Jom kita tengok contoh daripada wa na'lamu an qad sadaqtana. Wa na'lamu an apa dia? Qad sadaqtana. Tengok di sini. Kalimat sadaqtana khabar bagi an. Boleh? Tapi adakah khabar ni kita bagi ni khabar jumlah lah. Betul tak? Jumlah apa? Fi'liyah cuma fi'il dia. Adakah membuat makna doa? Tak buat doa? Tak buat makna doa. Khabar biasa. Kami ketahui bahawa engkau telah apa? Membenarkan kami. Bahawa engkau telah apa? Membenarkan kami. Itu dia punya apa? Makna dia. Boleh? Jadi kita panggil khabar apa? Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Tapi dia tidak buat makna apa? Doa. Boleh? Maka ketika tu wajib datangkan apa? Fasil. Ini dia panggil fasil. Boleh? Boleh faham kan? Itu isu dia. I'rab dia mesti sama. Ustaz sebut dah. An i'rab apa? Mukhaffafah an apa? An saqi. Boleh? Kemudian kita sebut ismuha dhamir apa dia? Sya'n mahzuf. Boleh? Kemudian khabaruha apa tu? Khabaruha apa? Wa jumlatu min apa? Fi'li wa fa'il fi mahalli apa? Rafa' khabar. Tu biasalah. Nampak ada konsep dia habislah. Okey, kita patah balik yang baca syair tadi. Maka dia kata terkadang berlaku pelanggaran kaedah. Berlaku pelanggaran apa? Kaedah. Sepatutnya ni kaedah dia. Boleh faham? Ketika mana syair-syair disebut dalam Arab tu lah. Sepatutnya bila tidak buat makna doa, boleh faham jumlah fi'liyah, fi'ilnya itu mutasarrif dan tidak buat doa kena ada fasil.
Tapi ada tiba-tiba kita baca syair tak ada fasil. Kita sebut tadi yughtafaru fi syari ma lam yughtafar fi apa? Ghairihi ataupun fi nasri. Boleh faham? So diampunkan pada syair barang yang apa? Tidak diampunkan pada tulisan yang lain. Sebab syair ni sebabkan kita nak meraihkan qafiyah, meraihkan wazan dan sebagainya, maka mampulah kalau kita nak ikut undang-undang semua benda. Boleh? Itu dia punya alasan. Jadi di sini alimu an yu'ammaluna, sepatutnya an qad. An apa? Qad sepatutnya. Tapi di situ tidak diletakkan apa? Fasil. Sepatutnya an qad. Boleh? Kemudian nombor dua pula. Kita sebut sepatutnya isim an mesti apa? Dhamir sya'n mahzuf. Dhamir sya'n apa? Mahzuf. Tapi dia di sini tak. Bukan dhamir sya'n pun dan bukan mahzuf. Bahkan apa? Mazkur ataupun musarrah. Boleh faham? Ini maksudnya langgar dah. Langgar dah apa? Kaedah yang apa? Pertama awal kita sebut tadi. Kemudian dia kata apa? Ya'ti khabaruha hina izin mufrad ataupun jumlah. Jadi tunggu sebut apa? Pada contoh kali ini adalah apa? Dhamir dia adalah apa? Bukan dhamir sya'n satu, dan yang kedua adalah khabar mufrad. Dia tengok syair ni. Bi anka nampak? Bi an apa? Berarti bi anhu tadi kan? Bi anka. Jadi di sini bukan apa? Dhamir sya'n, dan kemudian dia mazkur disebut. Boleh faham? Rabi'un wa ghaisun mari'un. Nampak? Rabi'un khabar bagi apa? An. Khabar bagi apa? Khabar bagi an. Jumlah kah mufrad? Ya, khabar jumlah kah khabar mufrad? Khabar mufrad. Khabar apa? Khabar mufrad. Boleh faham? Maka pada ketika ni dah dilanggar apa? Dilanggar kaedah tersebut. Ada kita faham tak? Senang kan? Tu memang first time memang pening. Tak lama sama je. Nahwu ni tak payahlah. Bila nanti tengok Sufi payah lagi. Ni sakit kepala. Khilaf berjabu. Khilaf berjabu tu khilaf ni pula. Antara kufur itu dia. Apa? Okey. Apa makna kalimat tu? Bi anka rabi'un wa ghaisun mari'un. Okey, kita baca dia punya apa? Dia punya syair tu hazabai min kalimati li Janub ibni Ajlan bin Amir al-Huzaliyah. Tursi akha, dia kenang kawan adik saudara dia mati. Boleh? Okay, jadi apa makna dia? Dia kata anka rabi'un. Asalnya annaka kan? Asalnya apa? Annaka. Okay, buka muka 160 tu al-lughah tu. Anka rabi'un aradat annahu lidhaifani wal murmalina bimanzilati rabi' kasir an-naf'i wasil al-ata wa ghairsi al-mari' al-ghaisi al-matar wal murad bihi hauna al-kal allazi yanbutu bisababi al-matar wal mari' bi fath al-mim aw dhammiha ataupun muri' khasib subuh. Simal apa? Zukhr wal ghiyas. Simal apa dah? Zukhru dengan apa? Dengan rias. Baik, apa makna terjemah tu? Bi anka, bahwasanya engkau rabi'un. Rabi' ni kalau terjemah musim bunga lah, betul tak? Rabi' apa? Musim apa? Musim bunga. Tok Guru dia kata bahawa apa? Musim bunga, apa fungsi musim bunga tu? Jadi, kalau dibandingkan musim bunga dengan musim sejuk, musim bunga lebih banyak manfaat. Maksudnya engkau ni banyak manfaat kepada orang. Wa ghaisun, kalimat ghaisun ni asalnya hujan. Asalnya apa? Hujan. Tapi makna ghaisun bukan makna hujan, tapi makna apa? Lazim daripada hujan. Itu dipanggil dalam majaz mursal kan, dipanggil sababiyah. Dipanggil apa? Majaz mursal alaqatuhu sababiyah. Boleh? Jadi dia maksudkan daripada kalimat hujan itu bukan makna hakiki hujan tak, tapi barang yang tumbuh selepas hujan, iaitu apa? Pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan. Boleh? Jadi dia nak kata bahawasanya apa? Tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok dan sebagainya itu nak menunjukkan makna apa? Makna sentiasa banyak pemberian. Pokok-pokok ni
tumbuh buah-buahan dan sebagainya, banyak pemberian kepada orang. Mari'un maksud dia apa? Khasbun tadi subuh. Khasbun dia subuh. Wa annaka hunaka, dan sungguhnya engkau, wa anka hunaka takunu simala. Simala apa maksud simala? Tempat sandaran, tempat bergantung, tempat aduan. Itu maksud apa? Simala. Tempat apa? Bergantung, tempat aduan dan sebagainya. Malhuf. Ya, kena ghaus tahu kan. Ghaus Ghaus ni apa? Ghaus apa? Pertolongan Ghaus. Riyas apa? Riyas tu apa? Riyas tu bukan kau ni. Riyas dah jamak tu. Riyas. Banyak pertolongan. Itu banyak apa? Banyak pertolongan. Mengikut apa? Ghais tadi. Baik. Okey, baca pula Hakim. Okey, faham tu aku saya? Habis ya? Okey, hari ni kita nak khatam ni. Pagi lah. Oh, lagi. Tak apa. Anda duduk sini sebab nak kuliah subuh tu tak apa. Tak ada. Soalnya Kuliah di Sebaja tu pening. balik ada haji tu. Ada haji tu. Oh, hebat aja. Apa duduk selamah tu tapi cakap seorang lah. Sampai tidur lah. Ramai tidur. Subuh-subuh macam tu lah. Pagi lah. Lihat. Putus? Tu betul macam ni. Okey lah. Okey ya? Tadi ke? Tu syaitan lah. Cuba. Apa ni line sana ke? Lain sana. Line Bukit Jelutong. Bukan apa kali dapat apa kali? Bukit Jelutong punya ni. Okey, baik. Kita sambung seterusnya. Wa amma ka'an, ni ka'an pula. Asalnya ka'anna kan? Ka'an pula. Okey, baca Hakim. Wa amma ka'an. Wa amma ka'an fata'malu wa yaqilu dhikru ismiha wa yufsalu al-fi'lu minha bila aw qad. Ya, baca seterusnya. Idza khuffifat ka'anna wajib i'maluha. Masih lagi wajib untuk i'mal ka'an. Kama yajibu i'malu an. Cuma ada syarat dia lakin dhikru ismiha aktsaru min dhikri ismi an. Apa maksud dia tu? Maksudnya tetapi menyebutkan isimnya itu adalah lebih banyak daripada menyebut isim apa? Isim an. Apa makna dia? Kan kita sebut kalau dalam nasar tak boleh sebut apa? Isim an, isim mahzuf tu. Tapi kalau dalam syair boleh. Pada beberapa hal kerana darurat. Tapi kalau ka'an tak, maksudnya boleh lah tu. Boleh faham wala yalzamu an yakuna dhamiran. Wala yalzamu an yakuna apa? Tapi tadi hak yang tadi an wajib boleh. Qala syair wa yawman tuwafina biwajhin musaqqamin مقسمين كأن ضيبة تعطو إلى وارق السلم كأن ضيبة تعطو كأن ضبية إلى وارق السلام يروى بنصب الضيبة على ضبية يروى بنصب الضبية على أنها الاسم والجملة بعدها صفة والخبر محذوف أي كأن ضبية عاطية هذه المرأة فيكون من عكس التشبيه أو كأن مكانها ضبية على حقيقة التشبيه ويربى برفعها على حذف الاسم أي كأنها ضبية Kijang cantik lah. Kijang putih itu kan dia mata dia cantik, dia punya leher dia jinjang. Itu Kijang. Bukan pinjam kita pinjam pula. Baik, jom kita tengok makna dia dulu. Wa yawman tuwafina biwajhin muqassami ka'an zabyatan ataupun ka'an zambyatun ta'tu ila wariqi as-salami. Baik, dia kata apa? 59 buat hadza bait min kalam Ba'is bin Suraim yuqal Ba'is bin Suraim yashkuri wa nisbatu jama'ati li Ka'b bin Arqam bin Aliya al-Yashkuri. Ini dia punya syair lah. Lughah tuwafina, kalimah apa? Tuwafina makna taji'una
Taji'una maksudnya apa? Datang kan. Satu hari datang kau kepada kami. Biwajhin muqassami. Apa makna muqassami? Ai wajhun jamilun hasanun. Wajhun jamilun apa? Hasanun. Kata qasam bifathin min apa? Qafi wassin qasam jamal. Qasam mana jamal? Tu dia. Kan macam apa? Jawharul husnu fihi ghairu munqasimi. Itu benda lain. Ghairu munqasimi tu tak dipisah kan. Apa syair apa? Apa jawharul husni fika ghairu munqasimi tu. Burdah tu lah. Lupa. Busiri dengan apa da'ama da'aka sarafi nabihimu wasubi syi'ta madhan fihi wahtakimi ka'annaka fardun fi jallatihi. Lupa. Dosa banyak ni. Hakim lah ni. Baik. Okey, ta'tu tamuddu unuqaha litatanawal. Ta'tu pada ni. Apa dia hulurkan tengkok untuk dia ambil apa? Ambil makan. Contoh untuk dia makan rumput ke apa lah, tu tatanawal. Wariqis salami. Wariqis salami ai syajar as-salam muriq. Wariqi, kalimat wariqi dia dipanggil apa? Idafatu sifah kepada mausuf. Asalnya apa salami muraqi. Salami apa? Muriqi. Maksudnya idafah sifah kepada apa? Mausuf. Maksudnya dia cuba makan, memanjangkan tengkuk dia untuk apa? Memakan daun pada pokok salam yang apa? Yang kita panggil berimbun. Rimbun tu. Banyak daun. Berimbun. Itu maksud muriqi. Baik, kita kata yauman, pada suatu hari datang engkau kepada kami dengan wajah yang cantik, seakan-akan kijang yang apa? Menghulurkan tengkuk bagi memakan pokok salam yang berimbun. Itu dia, macam itulah. Itu dia punya apa? Syair dia kepada awek dia. Isu dia apa kat sini? Kalimat ka'an zabiatan tu. Dia kata yurwa, ada dua riwayat di situ. Binasbi zabiyah. Binasbi apa? Zabiyah. Maksudnya binasbi dia baca zabiatan. Maka kalau baca zabiatan dia jadi isim apa? Isim ka'an. Isim apa? Isim ka'an. Wa jumlatu ba'daha, maka jumlah selepas dia itu jadi sifat. Jadi apa? Sifat. Kalau nak terjemah, seakan-akan apa dia? Zabiyah, kijang yang memakan sekali-sekali, yang menghulur leher. Bila terjemah yang, maka dia jadi apa? Sifat bagi apa? Zabiyah. Faham Lepas tu mana khabar dia? Mana khabar dia? Kata khabar mahzuf. Ai ka'an zabiyatan atiyan hazihil mar'ah. Atiyan hazihi apa? Al-mar'ah. Apa maksud atiyan tu? Atiyan tu lah apa? Tamuddu unuqahu tu. Atiyan hazihil mar'atu. Seakan-akan apa dia? Memanjangkan apa tadi? Binatang kijang yang memanjangkan tengkuk. Ini perempuan. Adalah ini apa? Adalah ini perempuan ataupun adalah perempuan ini. Itu dia punya khabar dia. Jadi khabar dia hazihi al-mar'ah. Fayakunu min aksi tashbih. Maka jadilah ia itu lawan bagi tashbih. Ataupun ka'an makanaha zabiyatan. Ka'an makanaha apa? Zabiyatan. Jadi makanaha tu khabar. Tapi khabar apa? Khabar apa dia? Syibih jumlah. Sebab makanaha jadi zarah tidak? Zarah zaman. Zarah apa? Zarah makan lah. Makan tu. Boleh faham? Ala haqiqati tashbih. Wa yurwa biraf'iha ala hasfil ismi. Tapi disebutkan juga apa dia? Bahawa zabiyatun. Jadi dia punya isim dia mana? Isim ka'an mana? Mahzuf. Zabiyatun tu jadi khabar lah kan? Maka apa dia takdir dia? Ka'annaha. Itu asalnya ka'annaha tu lagi jelas kot nak. Ka'annaha zabiyatun. Ka'anha zabiyatun. Itu lagi jelas. Boleh Baik. Jadi kita panggil
Itu cara i'rab. Jadi sekali lagi kita ulang, ka'anha zabyatun, itu jelaslah tashbih. Ka'an zabyatan atiyatan hazihil mar'atu, itu dia jadi macam pening sikit makna dia tu kan. Boleh. Ataupun kita takdir ka'an makanaha zabyatan, itu pun boleh untuk kita takdir dengan arti kata zabyatan itu jadi isim isim ka'an. Isim apa? Isim ka'an. Boleh faham okey. Kasrah. Macam mana dia kasrah? Ka'an zabiyatin, ka'an zabiyatin, an tu jadi zaidah lah. An zaidah. Asalnya kazabiyatin. Asalnya apa? Kazabiyatin. Itu dia punya apa? Betul tak? Cuba tengok bawah i'rab, betul tak? Ustaz. Ada. Buah tu ka'annaha zabiyatun, jumlah tu tak tu. Ini dia dah. Wiru aidan bijari zabiyatin fal kaf harfu jar wa an zaidah, betul. Asalnya tekan betul. Kan jadi apa zaidah. Ya? Ada kita kena misal lah. Kalau jar tu tak kena misal, sebab misal kita adalah apa? An itu mukhaffafah daripada saqilah, bukan zaidah jam lah, tak kena misal lah. Jadi kalau kita baca dengan ka'an zabyatun ataupun ka'an zabyatan, baru boleh untuk kita nak apa, kata ini adalah misal isu yang kita sedang bincang. Boleh faham Baik. Sekali lagi, wa iza kana al-khabaru وإذا كان الخبر مفردا أو جملة اسمية لم يحتاج لفاصل، فالمفرد كقوله كأن ظبية في رواية من رفع، والجملة الاسمية كقوله كأن سدياه حقان. وإن كان فعلا وجب أن يفصل منها إما بلم أو قد، فالأول كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس يونس، وقول الشاعر كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة السامر. والثاني كقوله أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد أي وكأن قد زالت فحذف الفعل. Betul? Fahazafa apa? Ataupun fauzifa al-fi'lu. Jadi dia kata yang seterusnya, dia kata iza kana khabar mufradan atau jumlah ismiyah. Kalau khabar dia itu mufrad ataupun jumlah ismiyah, lam yahtaj ila apa? Fasil. Maksudnya dia tidak berhajat kepada pemisah. Ini isu pemisah lagi ni. Fal mufradu ka qawlihi ka'an zabyatun. Kan apa? Zabyatun. Maka kita i'rab zabyatun tu sebagai khabar an. Khabar apa? Ka'an kan? Khabar ka'an. Boleh? Maka isim dia mahzuf lah. Isim dia apa? Mahzuf. Tu dia kata fi riwayati man rafa'a. Wal jumlatu ismiyah ni contoh bagi jumlah ismiyah pula. Ka qawlihi ka'an sadiyahu huqana. Asalnya ka'annahu kan, ataupun ka'annaha sadiyahu huqana. Sadiya tu mubtada, huqana khabar, wa jumlatu min mubtada wa khabar fi mahalli apa? Rafa' khabar ka'an. Khabar apa? Ka'an. Boleh faham? Baju kita tengok makna dia tu, apa makna dia? Wa hadza ajzu baiti wa sadrihi. Ini adalah ajzu. Ajzu apa? Bait belakang. Sadru bait depan. Wa sadrun musyriqul launi. Sadrun musyriqu apa? Launi. Baik. Lam aqif ala nisbati hadzal bait liqa'il muayyan. Tu tak kata tidak jumpa lah. Dia tak jumpa. Lughah apa? Huqqan tasniyatu huqq bi dhammi al-ha wa hiya qit'atun min khashab aw aj tunhatu summa tusawwa shubbiha biha as-sadiyaini fi nuhudihima wa iktinazihima wa istidaratihima. Baik, dia kata apa? Kalimat ka'an sadiyahuma, seakan-akan buah dada dia. Buah dada pula ni. Salah menyair ni dia dulu lucah-lucah sikit lah. Tapi orang penggibah itulah dia punya sastra pun. Seakan-akan kedua-dua buah dadanya huqqana. Apa nak kalimah huqqana?
Kata Tok Guru, kalimat huqqa adalah boleh jadi makna qit'atun min khashab. Ada qit'atun dipanggil apa, sekeping apa? Sekeping apa, kayu. Ataupun aj apa, gajah ada apa? Gajah ada apa? Belalai. Bukan belalai, apa? Gajah ada apa? Gading. Gading. Ataupun seperti gading yang apa? Yang tunhatu, yang diukir, kemudian dibetulkan, maksudnya disamakan. Boleh? Sebab apa dia namakan macam tu? Sebab apa dia buat itu? Dia nak kata bahawa apa? Dia nak ibaratkan buah dada wanita itu pada nuhud. Nuhud ni maksudnya kita panggil membonjol, itulah. Membonjol ke depan. Boleh faham? Dan satu lagi, waktina zihma ni, kena carilah makna waktina zih tu apa. Satu lagi, istidaratiha, waktu bulat. Maksudnya dia bulat elok. Maksudnya perempuan ni subur, cantik. Itu untuk nak apa? Nak menzahirkan kecantikan wanita. Boleh faham? Jadi isu dia kat di sini, sadiyaha itu jumlah apa? Sadiyahu huqanani itu jumlah apa? Ismiyah. Dia itu khabar bagi ka'an. Boleh faham? Maka bila jumlah ismiyah dan dia itu adalah khabar, maka tidak berhajat kepada fasil, iaitu barang yang memisah antara ka'an dengan apa? Sadiyah. Boleh faham? Baik. Wa in kana fi'lan, tapi jikalau dia punya khabar dia itu fi'il, boleh faham? Wajaba an yufsala minha, maka wajib untuk dipisahkan di antara khabar dengan ka'an. Imma bilam au biqad, sama ada dengan apa? Lam ataupun apa? Qad. Boleh faham? Fal awal, maka dipisahkan dengan lam itu, ka qaulihi ta'ala ka'al lam taghna bil amsi. Kalimat apa? Taghna bil amsi. Itu dipanggil apa? Jumlah fi'li. Jumlah fi'liyah tidak? Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Maka jumlah fi'liyah wajib ada fasil antara ka'an dengan jumlah tadi. Apa dia fasil dia? Lam. Seterusnya, ka'al lam yakun bainal baina hajuni ila safa anisun walam yasmur bi Makkah tasamiru. Baik. Kata makna syair dulu. Hadza baik min kalami Mudab bin Amri al-Jarhami Jurhumi yaquluhu hina ajjalathum khuza'atun an Makkah. Ajjalathum khuza'atu an Makkah. Lughah al-hajun bi fathil ha al-muhmala ba'da hajim al-muhadath wa huwa jabal bi ala Makkah indahu madafin ahliha. As-Safa jabal akhar fi Makkah qibalata al-Masjidil Haram takhruju lahu min al-masjid min babin sumuhu babu as-Safa wa yabda'u min hadha jabal as-sa'i fi al-hajj anisun arada bihi insanan lam yasmur samiru arada bihi lam yajtami' jama'atun yatasamaruna wa yatahaddasuna. Al-ma'na yatahazzanu ala mughadaratuhum biladahum wa ijla'ahum anha yaqulu innana ba'da an faraqnaha sirna ghuraba'a anha wa ka'annana lam naskun biqa'aha wa lam najtami' fi nawadiha. Baik, apa makna terjemah dia tu? Dia kata bukan ana silap tadi, ajladhum bukan baca ajladhum. Ajla maksudnya halau. Jalak yahud buang, boleh. Ya. Dia kata ka'an lam yakun bainal jahuni ila safa, seakan-akan tidak ada sebarang dipanggil apa, manusia. Anisun tu manusia lah, manusia yang menjadikan kita ni tak sunyi, penghibur, itu maksud anis. Seakan-akan tidak ada di antara jahun dan safa. Jahun ni sekarang ni panggil mu'alla. Jahun ni sekarang ni panggil apa? Mu'alla. Mu'alla ke ma'la dia panggil? Yang sebut ma'la biasa. Ma'la Buat kubur ni. bukan mu'alla ke apa? Tahu dia panggil selalu dia sebut ma'la. Nak bagi sebab kita nak iring jenazah tu kan. Nak sampai sana. Perkuburan siapa di sini? Apa Sayyidina Aisyah? Sayyidina Aisyah pula apa? Sayyidina Khadijah. Sayyidina apa? Sayyidina Khadijah. Hijah. Hajun Sayyidina Hajun. Boleh? Nak tanya yang tadiah. Kenapa dia bukan tadiah? Oh betul ke? Qita'atun min khashab.
ka'anna sadiyahu kan. Jadi sadiyaha lah. Ada lelaki ke apa ni? Dia perempuan. Satu wasfu imra'atin wasafa imra'atan bi anna laha sadran naqiyya lawn hasanur rawnaq hatta la yakadu an-nur yasta' minhu wa anna ala hadha as-sadr as-sadiyaini muktanizataini nahidaini hatta lakannahuma huqqan haqqa ajin. Haqqa apa? Ajin. Kita tengok ni syarah tu di i'rab tu. lahu wa sadru bi raf'i sadru wa takdir wa laha sadrun wa man ni bang hu ni balik pada sadrun. Silap. Maksudnya sadiyahu iaitu sadia sadraha. Sadia apa? Sadraha. Maksudnya apa? Kita pergi sebut minta maaf lah. Boh dadanya tu ataupun boh tetek dadanya tu lagi jelas. Tetek dadanya kembung. Itu. Boleh faham? Hai, malu tapi ini penting ni benda-benda ni bukan sebab nanti bila belajar balaghah tu adalah benda-benda usul balaghah tu. Rahsia-rahsia bahasa dia tu. Daripada takbir-takbir bukan baca Imrul Qais tu memalukan lah, tapi ada unsur-unsur balaghah yang tinggi lah. InsyaAllah kita baca nanti burdah tak semua ni. Ada anak bisi tu. Hei. Okey, baik. Mana tadi? Ka'allam yakun bainal hajuni ila safa anisun. Seakan-akan tidak adalah lagi di antara hajun dan safa sehingga safa seorang manusia penghibur. Walam yasmur bi Makkah tasamiru. Kalimat yasmur, antum bisa dengar kalimat apa samru. Samru ni bercakap malam-malam. Dia Syama'il kan. Babu ma ja'a fi as-samr kan. Babu ma ja'a fi as-samr. Orang yang cerita malam ni dipanggil samir. Cerita malam ni dipanggil samir. Boleh? Batu Nabi SAW suka cerita-cerita tu kan. Kepada apa? Hadis apa panjang tu? Ummu Zara'. Ummu Zara'. Fajtama'na wa ta'ahadna alla yaktumna min khabari azwajihinna syai'a faqalatil ula zawji atida zawni in akala shtaf wa in shariba wa in akala laf wa in shariba shtaf. Itu ada tengok nombor apa. Ada seorang ada apa yang ada ni. Memang kami uji apa lu ada lupa. Itu Syekh suruh apa ya. Sebab dia punya vocab dia tu tinggi. Aji zauji ayaya au ghayaya tala tabaqa kullu syai'in lahu da. Maki laki sini. Okey. Baik. Okey, isu dia kat sini apa dia? Asalnya ka'allam yakun. Nampak tak? Sepatutnya apa dia? Tak fasalkan, tapi di sini wajib ada fasal. Sebab apa? Khabar dia iaitu yakun baina jahun khabar jumlah fi'li, khabar jumlah fi'liyah. Maka wajib ada fasal antara ka'an dengan yakun, iaitu kalimat apa? Lam. Boleh habis. Seterusnya wasani, yang kedua, ka qaulihi ta'ala, wasani itu merujuk pada mana? Wasani iaitu fasil, iaitu berbentuk qad. Fasil yang berbentuk apa? Qad. Azifat tarahulu ghaira anna rikabana lamma tazal birihalina wa ka'an qadi. Wa ka'an apa? Qadi. Itu ka'an qad zalat. Kalimat apa? Zalat itu khabar yang berbentuk jumlah fi'liyah. Boleh faham? Khabar berbentuk jumlah apa? Fi'liyah. Maka bila ada jumlah fi'liyah, maka di antara ka'an dengan zalat mesti ada kalimat apa? Qad. Baik, jom kita tengok makna kalimat ni. Hazal bait min kalimatin linabighati bizubyani. Ni masyhur ni. Dia antara sahih muallaqat. Jadi 10. Dia masuk dia jadi 10. Asalnya apa? 7. Masuk dia jadi 10 Zubyan. Yasifu fiha al-mutajarridah. Imra'atan Nu'man bin Munzir Malik al-Arab fil Hira wa kana an-nabighatu nadimahu wa jalisahu
Dia kata apa? Baik ini bagi Nabirah Hazubian dia sifatkan mutajarridah. Mutajarridah ni orang panggil apa, nama perempuan isteri bagi apa? Nu'man bin apa? Munzir. Boleh? Jadi raja orang Arab bagi kerajaan Hirah. Kerajaan Hirah ni yang dia apa? Ikut bawah naungan Parsi. Dan ada Nabirah itu Nadim. Nadim apa Nadim? Nadim ni dipanggil tim sekali time minum tu. Minum tahu minum kan? Minum arak. Bila minum arak ni dia mesti ada Nadim dia. Tempat minum arak sama-sama kan. Luah perasaan sama-sama. Tu kira apa? Nadim. Yang pelik tu sebab apa nama seseorang tu Hang Nadim. Tak suka betul Hang Nadim tu. Nadim Nisa ke? Boleh jadilah Nadim. Hang Nadim. Nadim ni kan ada tim tu ni. Memang tu kalau kita tengok cerita orang putih kan, depa kalau minum arak pun dia mesti tim dia sama-sama tu. Cik sambil apa? Dia minum awak rasa sedih apa? Cik, aku tension aja. Khalid? Ada Khalid tidur kot. Ada Khalid. Lama dah tu ada tu. Ramai Khalid tu. Okey, baik. Dia tidak tu. Okey, azifa. Kalimah apa azifa? Kata dia tu azifa dana wa qaruba. At-tarahul. Tarahul apa? Ar-rahil wa mufaraqat ad-diyar. Rikabana hiya ibiluhum alladhi yarkabunaha. Tazillu ataupun tazul tufariqu rihalana. Ar-rihal dia kata jam'u ar-rahlu wa huwa ma yudha'u 'ala al-ibil liyarkaba ar-rakibu fawqahu. Ar-rahlu ni pelana kan, benda pelana tak apa. Al-ma'na yaqulu qad dana waqtu ar-rahil wa mufaraqatu ad-diyar walakin al-ibal allazi sanarhal 'alayha la tazalu waqifatan lam tufariq diyarana wa hiya allati qad faraqat li'annaha muhayyatan mu'addah. Baik, dia kata apa? Azifat tarahulu, sudah dekat masa untuk kita nak apa, bergerak, nak apa, meninggalkan dia punya apa, kawasan ni lah. Ghaira anna rikabana, namun kita punya rikab binatang tunggangan. Boleh? Lamma tazul birihalina. Apa dia lamma tazul birihalina? Apa maksud lamma tazul birihalina? Masih lagi dia itu ada apa? Rihalina. Rihal tu kita sebut tadi dah, pelana yang diletak atas binatang untuk apa? Dinaiki di atasnya. Waka'an qadi. Waka'an apa? Waka'an qadi. Seakan-akan dia telah apa? Zalat. Apa maksud zalat? Masih. Tufarik apa tadi? Berpisah. Tufarik apa dah? Berpisah. Birihalina waka'an qadi. Baik, kita tengok makna dia tu. Dia kata sungguhnya telah cepat ataupun telah apa, hampir waktu kita bergerak pulang dan berpisah dengan apa, kampung. Namun unta yang bakal kita naiki atasnya itu masih lagi kekal berdiri, tidak apa, berpisah dengan apa, diyarina, diyar apa, kampung kami. Wahia kallati qad faraqat. Seakan-akan dia itulah yang telah berpisah dengan kami. Sebab apa? Kerana dia sudah bersiap sedia untuk apa? Muhayyatan muaddah. Dia sudah apa? Bersedia untuk apa? Dinaiki. Apa dia ni? Kami ni sedia nak berpisah, kan? Tapi kami tengok apa? Unta ni dah apa? Masih lagi berdiri, seakan-akan dia pula nak berpisah dengan kami. Ni macam mana? Tu tak faham. Bahasa cinta ni susah sikit ni. Memang jiwa tak faham ke? Ya. Kita tengok ada pada lagi. Kasyah. Tu jiwa dia. Kasyah ni.
Bahaya kesan ni. Baik, tapi dia punya isu dia Ka'an Qadi tu lah. Ada buat asyik, ada sebab buat asyik dah. Biar jangan pasang tak? Ting 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 didik ting ting. Ka'an Qadi. Tak ada. Syarah gitulah. Baik. Wala yatawassatu khabaruhunna illa zarfan aw majruran wallahu ta'ala a'lam bi insyaallah. Laju kita macam ni. 10 muka lah ni. Ya tak buat lah. Tak apa. Benar penat nak balik. Mana nak balik mana? Dekat sini. Oh, ada dalam phone. Ada dalam phone Kalau nak boleh je. Kita baca sikit kan. Sana. Okey, dah tutup dah, Hakim? Belum. Tutup. Malu kan tu. Finish.